Haji Kapli Batang Lupar. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Batang Lupar. Yang Berhormat Yang Dipertua, Tan Sri Dipertua. Mungkin jawapannya panjang sikit Tan Sri. Jadi mungkin minta masa lebih sikit lah. Ya, Tapi jangan panjang sangat. Banyak soalan dirangkum sekali. Okey. Tuan Yang Dipertua, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan Yang Berhormat Batang Lupar bersekali dengan pertanyaan Yang Berhormat Miri bertarikh 28 Oktober 2024 dan Yang Berhormat Kinabatangan bertarikh 5 November 2024 kerana pertanyaan adalah mengenai isu yang sama. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Yang Berhormat, mengikut rekod, buat masa ini syarikat-syarikat penerbangan negara telah menyediakan perkhidmatan penerbangan domestik bagi laluan ke Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sebanyak 1.42 juta tempat duduk bagi bulan Oktober 2024 sahaja. MAB telah mengurangkan sebanyak 95,906 tempat duduk bermula Ogos hingga Disember 2024. Walau bagaimanapun syarikat-syarikat penerbangan AirAsia, AirAsia-X dan Batik Air telah menambah kapasiti sebanyak 139,578 tempat duduk bagi menampung kekurangan tersebut. Bagi pengguna yang terjejas akibat daripada pembatalan penerbangan MAB, telah ditawarkan peruntukan semula tiket penerbangan meliputi: 1. Penumpang akan diperuntukkan semula tiket penerbangan pada sehari sebelum atau selepas penerbangan asal atau penerbangan berikutnya yang tersedia. Kedua, pilihan pertama peruntukan semula yang ditawarkan adalah kepada mana-mana penerbangan Malaysia Airlines yang tersedia. Sekiranya penerbangan Malaysia Airlines tidak tersedia, maka peruntukan tiket baru menggunakan syarikat penerbangan yang lain akan disediakan. Dan ketiga, setelah penumpang dimaklumkan tentang pelan peruntukan semula berkenaan, penumpang masih mempunyai pilihan sama ada untuk menerima, mengubah suai atau meminta bayaran balik. Pembatalan sementara bagi penerbangan yang terjejas dari bulan Ogos hingga Disember tahun ini sudah pun dimaklumkan kepada penumpang dan segala proses pemakluman telah ada yang selesai dan sedang dalam proses lagi. Kini Malaysia Airlines beroperasi seperti biasa dan hanya membatalkan penerbangan apabila berlaku force majeure dengan izin, iaitu apabila keperluan untuk membatalkan penerbangan jika ia melibatkan keselamatan berpunca dari cuaca buruk atau nasihat dari penguatkuasa penerbangan tempatan dan antarabangsa di antara laluan udara tertentu. Berdasarkan data Januari hingga Ogos 2024, sejumlah 24% atau 61,014 daripada 258,116 penerbangan yang dioperasi oleh syarikat-syarikat penerbangan Malaysia telah ditangguhkan. 55,024 daripada jumlah 61,014 penerbangan tersebut telah ditangguhkan kurang daripada 2 jam dari waktu pelepasan yang dijadualkan dan baki selebihnya 5,990 penerbangan telah ditangguhkan melebihi 2 jam. Manakala sebanyak 20% atau 90,669 penerbangan daripada 444,234 jumlah penerbangan berjadual telah dibatalkan pada tahun 2023 dan sebanyak 18% atau 57,276 penerbangan daripada 315,388 jumlah penerbangan berjadual telah dibatalkan pada tahun ini. Setakat Ogos, ini menjadikan bilangan penerbangan yang beroperasi pada 2023 berjumlah 353,838 penerbangan dari bilangan penerbangan yang beroperasi pada tahun 2024 setakat Ogos adalah berjumlah 258,112. Antara punca kelewatan penerbangan adalah disebabkan oleh operasi syarikat penerbangan seperti penggiliran pesawat dan anak kapal serta keadaan luar biasa dan isu teknikal. Manakala punca pembatalan penerbangan adalah disebabkan komersial seperti muatan rendah, poor load dengan izin, masalah operasi syarikat penerbangan seperti kekurangan anak kapal, ketibaan lewat pesawat, putaran pesawat, aircraft rotation dengan izin, keadaan luar biasa seperti cuaca, kawalan trafik udara dan masalah teknikal seperti aircraft on ground dengan izin. Berhubungan kos penerbangan pula, harga tambang penerbangan ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran.
Secara amnya, harga tiket akan meningkat pada musim cuti dan perayaan disebabkan permintaan yang tinggi untuk tempoh perjalanan yang sama. Untuk tempoh puncak ini, permintaan adalah melebihi kapasiti yang boleh disediakan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Oleh yang demikian, bagi menangani masalah harga tiket penerbangan yang tinggi semasa musim puncak, Kementerian telah pun mengadakan perbincangan dengan MAVCOM dan syarikat-syarikat penerbangan domestik bagi memastikan harga tiket penerbangan ditawarkan adalah kompetitif. Hasil perbincangan, syarikat-syarikat penerbangan telah bersetuju untuk menambah kapasiti penerbangan dari masa ke semasa bergantung kepada permintaan. Kementerian Pengangkutan melalui MAVCOM akan meneruskan pemantauan terhadap harga tiket penerbangan ini, ya, terutamanya di antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Bagi mendapatkan harga tiket yang murah khususnya semasa musim perayaan, penggunaan adalah digalakkan untuk membeli tiket penerbangan seawal mungkin. Kebiasaannya, syarikat penerbangan akan mula menjual tiket seawal 9 bulan sebelum tarikh penerbangan. Apabila harga tiket disemak 1 atau 2 minggu sebelum tempoh perjalanan, harga tiket kebiasaannya sudah tinggi. Ini adalah kerana harga tiket di bakul yang murah sudah habis dijual dan harga tiket di bakul yang tinggi sahaja yang tinggal. Secara purata, harga tiket sehala di bakul yang tertinggi adalah 10% daripada seluruh tiket yang dijual semasa musim puncak. Secara purata, harga tiket sehala di bakul yang lebih rendah ialah RM559 Malaysia ke bawah adalah sehingga 60% daripada keseluruhan tiket yang dijual semasa musim puncak. Untuk makluman yang berhormat juga, Kerajaan Perpaduan pada tahun 2023 telah memperkenalkan inisiatif Fly Siswa, iaitu bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan untuk pelajar universiti awam, pelajar politeknik dan kolej komuniti di bawah Kementerian Pendidikan, serta pelajar matrikulasi dan serta pendidikan guru IPG di bawah Kementerian Pendidikan bagi laluan domestik di antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan, bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa yang ingin pulang ke kampung halaman. Pelaksanaan inisiatif ini telah diteruskan pada tahun ini juga untuk memanfaatkan hampir 60,000 mahasiswa terutamanya di Sabah dan Sarawak. Inisiatif ini dilaksanakan melalui kaedah pemberian kredit Shell di mana syarikat penerbangan akan mengeluarkan voucher digital bernilai RM300 Malaysia kepada setiap pelajar yang layak untuk ditebus bagi maksud pembelian tiket penerbangan bagi laluan-laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Seterusnya, Jemaah Menteri pada 13 Disember tahun 2023 telah bersetuju dengan cadangan Kementerian Pengangkutan untuk melaksanakan harga maksima ringgit Malaysia RM599 bagi tiket penerbangan sehala ekonomi daripada Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan. Tempoh pelaksanaan inisiatif ini adalah pada 3 hari sebelum tarikh sambutan perayaan Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan, Hari Gawai dan Hari Krismas tahun ini. Melalui inisiatif ini, harga maksimum tiket penerbangan ke atas ke kelas ekonomi sehala ditetapkan pada harga RM599, tidak termasuk cukai dan fee. Bagi tiket penerbangan kelas ekonomi yang melebihi RM599 ini, kerajaan akan membayar perbezaan antara harga asal tiket penerbangan dan harga maksimum tersebut. Manakala tiket penerbangan yang berharga kurang daripada RM599 Malaysia bagi laluan-laluan berkenaan akan dijual pada harga asal yang telah ditetapkan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Ini tidak melibatkan sebarang subsidi bantuan tiket penerbangan oleh kerajaan. Dalam hubungan ini, Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 3 September tahun ini antara lain telah bersetuju supaya Fly Siswa serta inisiatif bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan ke Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan sempena musim perayaan diluruskan di bawah inisiatif belanjawan 2024 dijadikan inisiatif tahunan Kementerian Pengangkutan. Terima kasih. Baik, saya jemput Batang Lupar. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang amat teliti. Daripada penelitian dan pengalaman saya sendiri yang sering berulang-alik menggunakan kapal terbang, masalah flight delay dengan izin ini tidak hanya terhad kepada Malaysian Airlines sahaja, malah turut melibatkan syarikat penerbangan lain seperti AirAsia.
Setujukah Yang Berhormat Timbalan Menteri bahawa perlu ada rombakan ke atas sistem penerbangan di Malaysia termasuk memberi lebih perhatian kepada kebajikan kaki tangan syarikat penerbangan supaya kualiti perkhidmatan dapat diperbaiki setaraf dengan syarikat penerbangan lain di dunia? Dan apakah status pembelian Maswing oleh Kerajaan Sarawak dan adakah Rural Air Service RAS akan diteruskan apabila Maswing dijual? Terima kasih Timbalan Menteri, terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Batang Lupa. Sebagaimana yang saya jawab tadi, memang usaha tentang ini, kelewatan ini adalah secara umum, bukan hanya MAS. It's an overall, overall airline kita. Tapi di sini saya sebutkan MAS, Tetapi memang usaha-usaha untuk kebajikan pekerja, kru dan sebagainya ini memang diperhatikan oleh airline ini. Dan juga isu-isu teknikal yang berlaku. Sebagaimana mungkin yang menjadi persoalan belum lama ini, di mana MAS khususnya lah secara spesifiknya telah pun memberhentikan 400 lebih penerbangan. Tujuannya tidak ada lain, disebabkan kapal terbang ni kira stres lah, overuse. Jadi terpaksa dibatalkan untuk maintenance demi untuk keselamatan penumpang. Usaha-usaha ini memang diteruskan, namun insya-Allah by Disember ini bila kerja-kerja maintenance kapal terbang ini sudah pastinya things will be back to normal insya-Allah. Dan daripada segi tambang ini, sebagaimana tadi saya perincikan tentang usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan untuk memberi terutamanya kepada pelajar-pelajar kita yang belajar di antara Sabah, Sarawak, Semenanjung. Semua ini diambil kira. Rasanya sudah disebut tadi. Dan tentang Maswing pula, the latest yang di perbincangan di antara Kerajaan Sarawak dengan MAG adalah on the last mile, the last mile. Dan keduanya tentang MOT, iaitu RAS, Rural Air Services. InsyaAllah subsidi untuk Rural Air Services akan diteruskan, dan I think dalam bajet tahun depan pun memang sudah ada tertera di sana berapa subsidi untuk Rural Air Services. Jadi benda ni memang diteruskan, dan insyaAllah mungkin dengan adanya tambahan lagi airline kita ini, sudah pastinya insyaAllah. Mungkin sebagai maklumat saja Tan Sri, seluruh kita di negara kita ni, kita hanya ada 258 airline sahaja. MAG ada 104 buah kapal terbang. AAC ada 107, Batik ada 47, 258 sahaja. Memang tidak cukup. Apatah lagi apabila ada permasalahan maintenance dan sebagainya, sudah pastinya ini akan memberi menjejaskan sedikit. Dan airline kita masih lagi dalam mengatur strategi untuk menambah airline ini. Mungkin melihat bukan hanya Boeing, Airbus, mungkin juga dari negara-negara lain. Mereka dalam proses untuk menambah lagi fleet kita. Dan sudah pastinya insya-Allah tak akan berlaku overstress dan sebagainya. Terima kasih. Baik, saya jemput